Baiklah, seperti mana yang dijanjikan, sekarang kita akan berkongsi kepada anda, ini berkaitan dengan kepentingan tabungan masa hadapan untuk jangka masa panjang. Ini sangat berkait rapat dengan isu pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja yang masih lagi tular pada ketika ini, yang mana mengikut situasi semasa adalah pertimbangan untuk tidak membenarkan pengeluaran RM10,000 daripada akaun satu caruman KWSP bukan bermaksud kerajaan tidak mampu, tetapi lebih kepada memastikan keperluan semasa dan jangka masa panjang adalah seimbang. Jadi pendedahan yang dibuat oleh KWSP juga menunjukkan dengan jelas bahawa kebanyakan rakyat tidak mempunyai wang persaraan yang mencukupi selepas bersara. Jadi apakah kepentingannya untuk kita adakan tabungan untuk masa hadapan dan juga selepas hari persaraan, walaupun dalam situasi mendesak kita merasakan bahawa wang itu perlu dikeluarkan. Jadi untuk menganalisis perkara ini, saya sangat berbesar hati sekali lagi saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi dan juga pensyarah kanan Putra Business School UPM melalui talian Skype. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, saya baik. Sekali lagi kita bersama. Jadi tadi saya dah gambarkan sedikit mengenai keputusan pihak kerajaan untuk tidak membenarkan pengeluaran wang daripada KWSP ini untuk memastikan bahawa setiap antara kita ini mempunyai tabungan yang cukup pada masa tua. Jadi pihak KWSP juga meletakkan perkara ini sebagai satu pendidikan supaya mereka sedar pendidikan keuangan ini penting untuk jaminan pada hari tua. Pandangan doktor mengenai perkara ini, elemen pendidikan ini, kenapa ia penting? Ya, apabila kita melihat keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan lagi pengeluaran itu, sebenarnya ada banyak sebab. Bukan kerana tidak mahu rakyat dibantu, tetapi kita faham kalau kita menyebut tentang ramai yang meminta pengeluaran itu kerana akibat terdesak disebabkan bencana banjir. Bukan semua yang terkena musibah banjir itu adalah pencarum KWSP. Dan sebenarnya satu lagi statistik yang diberikan oleh KWSP ialah hampir lebih kurang separuh 50% ahlinya ataupun 6.1 juta pencarum mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 pada masa ini. Dan kita kena lihat kalau mereka ada kurang daripada RM10,000 apabila bersara, kalau mereka hidup 20 tahun selepas bersara, duit KWSP itu hanya cukup lebih kurang RM40 saja sebulan. Macam mana nak hidup kalau sebulan hanya dapat guna RM42 sahaja? Dan realitinya 20 tahun selepas bersara ini adalah benar kerana kalau kita lihat statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, purata rakyat kita umur adalah sekitar 75 tahun. Kalau perempuan 79, lelaki 72. Jadi kita kena menghadapi persediaan itu. Bagaimana apabila kita bersara, adakah kita mempunyai simpanan yang mencukupi untuk hidup dengan selesa. KWSP menjangkakan kalau nak hidup dengan selesa, kena ada sekurang-kurangnya 240,000 dana simpanan. Tetapi itu sebenarnya kalau kita boleh membelanjakan 1,000 sebulan. Tetapi kalau kita mau belanja 2,000 sebulan selama 20 tahun setelah bersara, maka kita perlukan pinjaman hampir setengah juta sebenarnya. Dan kalau ikut statistik sekarang, majoriti pencarum KWSP sebenarnya tidak akan dapat mempunyai simpanan sedemikian rupa 240,000 itu untuk bersara dengan selesa. Oleh itu, kita lihat sebelum ni apabila KWSP membenarkan pengeluaran wang sebanyak 21,000, kalau maksimum tu, kalau ada yang keluarkan melalui iLestari, iSina dan iCitra, itu dah 21,000. Nak cover balik duit itu saja memerlukan mereka yang mencarum itu untuk bekerja sekitar 4 hingga 6 tahun. Maknanya kalau bersara 55 tu kena sambung lagi sampai umur 60 lebih semata-mata nak tampung balik pengeluaran 21,000 yang dilakukan sebelum ini. Jadi kalau dibenarkan lagi 10,000, maka
ia akan orang kata pertama menyebabkan mereka terpaksa melanjutkan lagi jangka bekerja mereka, dan juga akan menjejaskan kualiti hidup selepas mereka bekerja, kualiti semasa mereka bersara. Dan disebabkan itulah saya lihat pendidikan ke atas pencarum KSP adalah perlu, bahawa walaupun kita tahu memang ada keperluan mendesak pada masa sekarang, tetapi ada banyak lagi punca-punca lain yang kita boleh dapatkan bantuan, dan biarlah KSP ini, simpanan KSP ini kita gunakan untuk masa depan kita boleh kita bersara nanti. Okey, kita faham doktor, kalau pengeluaran dilakukan dibenarkan juga, doktor ada mengulas mengenai apakah kesan jangka masa panjang kepada individu ataupun pencarum tersebut. Dari segi kesan kepada negara, kesan sekarang dan juga kesan jangka masa panjang secara keseluruhannya pula bagaimana doktor? Ya, itu kita kena fikirkan juga. Bayangkan kalau pengeluaran dibenarkan, bermakna memang saya jangkakan dalam beberapa tahun akan datang, tak perlu tunggu 10 tahun, 20 tahun. Dalam beberapa tahun akan datang, mereka yang bersara ini akan mendapati bahawa mereka tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk menampung kehidupan seharian. Ini akan membebankan kerajaan sebenarnya. Kerajaan nanti mereka akan jatuh di taraf kemiskinan. Jabatan Kebajikan Masyarakat akan terpaksa membelanjakan lebih banyak peruntukan untuk menjaga kebajikan mereka ini, dan mungkin juga apabila telah jatuh miskin, tidak mempunyai wang untuk menampung kos kesihatan, sebab apabila bersara kemungkinan kesihatan kita pun juga kos kesihatan itu akan lebih meningkat. Maka ini juga akan membebankan peruntukan ataupun perbelanjaan untuk sektor kesihatan hospital dan klinik. Di situ kita lihat apabila mereka yang bersara tidak mempunyai pendapatan yang cukup, maka kos sosial, kos ekonomi di peringkat kerajaan akan meningkat. Dan kalau kita lihat negara lain, mereka boleh memberi bantuan perubatan, kesihatan kepada rakyat mereka kerana mereka mempunyai hasil pendapatan yang tinggi melalui kadar cukai yang tinggi. Setengah negara di Skandinavia country itu lebih kurang 50% cukai yang dikenakan penduduk mereka. Tetapi kadar cukai di negara kita masih rendah, dan ini akan memberi tekanan kepada kerajaan bagaimana mahu menampung peningkatan kos kesihatan, kebajikan rakyat, tetapi cukai masih lagi rendah. Mungkin jika ini berlaku, kadar cukai akan dinaikkan ataupun mungkin GST akan diperkenalkan dan bahkan membebankan ke semua rakyat sebenarnya. Itu sebenarnya kesan kepada Malaysia secara terus. Jadi kita imbas kembali, beberapa bulan lepas kita baru saja mendengarkan bajet 2022. Jadi peruntukan bajet 2022 ini adalah sebanyak 332.1 bilion ringgit. Bagaimana doktor melihat dengan bajet sebegini rupa mampu untuk menyerap tekanan COVID-19 dan juga tragedi banjir yang tidak pernah terjangka, dan kesannya apabila kita melihat negara dijangka mengalami kerugian sebanyak 20 bilion ringgit secara keseluruhan, dan di Johor sahaja mencatatkan kerugian mencecah 63 juta. Jadi bagaimanakah bajet ini mampu untuk menyerap tekanan yang tidak pernah terjangka yang berlaku sekarang, doktor? Ya, memang ini adalah satu yang tidak dijangka semasa pembentangan bajet 2022, dan ini akan juga memberi tekanan juga kepada kerajaan kerana peruntukan itu ini adalah belanjawan defisit, bermakna sebenarnya kerajaan mungkin menjangka akan mendapat hasil 240 bilion. Jadi perbelanjaan lebih 300 bilion itu sebahagiannya akan datang daripada hutang lah. Dan apabila berlaku bencana seperti ini, dan juga kita pun masih lagi belum keluar daripada varian Omicron, banyak negara sudah mula menutup kembali sempadan dan sektor ekonomi, dan jika ini berlaku juga kepada kita, maka impak juga akan lebih besarlah dari segi negatifnya. Dan disebabkan itu saya melihat kita sebenarnya faham ini belanjawan, kita jangkakan apa yang kita nak belanjakan, dan setiap tahun kerajaan pun sebenarnya sentiasa ada belanjawan tambahan, ada pelan fiskal, rangsangan ekonomi, dan disebabkan itu saya lihat masih lagi ada ruang untuk kerajaan menangani isu-isu seperti ini dengan memberi peruntukan ataupun belanja tambahan. Kalau kita lihat masih lagi awal tahun ni, maka masih ada ruang untuk memberikan bantuan-bantuan spesifik kepada masa banjir dan sebagainya. Namun jika
pertengahan tahun ataupun di separuh tahun kedua nanti, apabila peruntukan itu sudah orang kata habis dan sebagainya, masih ada lagi ruang untuk kerajaan mendapatkan belanjawan tambahan melalui parlimen, dan ini akan menyebabkan, saya rasa lah, hutang akan meningkat. Namun kalau kita lihat walaupun hutang kerajaan persekutuan sekitar menghampiri 60%, International Monetary Fund IMF masih lagi meletakkan tanda aras kalau bawah 70% tu masih okey. Dan masa krisis kewangan Asia tahun 1998, kita punya hutang masa tu pun tinggi 80 ke 90%. Singapura sekarang 132% berbanding dengan akademik mereka. Tetapi mereka boleh orang kata mampan kerana mereka masih kekal produktif. Disebabkan itu saya melihat kalau negara kita masih lagi orang kata mampu berdaya saing, masih lagi produktif, kita boleh lagi ada ruang untuk memberi peruntukan tambahan untuk masuk sini. Bagaimana kerajaan mampu untuk menyerap tekanan ini, tekanan yang tidak terjangka ini? Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razwan Abdul Latif, penganalisis ekonomi dan juga pensyarakanan Putra Business School, dalam memberi pencerahan mengenai kepentingan tabungan saraan masa hadapan untuk jangka masa panjang. Baiklah, selepas ini kita akan ke bilik berita untuk berita terkini. Rakan saya sudah pun bersedia. Silakan.